Ini dalam satu detik yang bersejarah lah bagi diri saya. Sekian lama berdoa untuk memijak kaki ke bumi Tarim dalam usia 54 tahun. Allah izinkan ini saya sampai ke Tarim. Dengan suasana yang ada, sekian lama kita melihat dan kita menerima manfaat sekian lama tentang perkembangan Islam di Negeri Kedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini saya ada cover satu majlis, iaitu majlis antara majlis besar juga di Tarim ni, iaitu majlis kedatangan seorang tamu, iaitu Habib tamu daripada Malaysia, yang ni orang besar. Nama beliau iaitu Datuk Syekh Zakaria bin Osman. Beliau daripada Mesir, kerana Menteri Besar Kedah ni, tetamu ni dari Malaysia, tapi dia nak melihat anak-anak Kedah sebab dia daripada Ketua Lembaga Zakat Kedah, yang ni orang yang bawa bagi zakat di Kedah ni. Beliau akan melihat anak-anak Kedah, bukan mensisih, maksud saya bukan menyisihkan sahabat-sahabat yang berada di negara lain, negara Pahang, Selangor apa semua, tapi ni untuk kerana sekarang ni lawatan Menteri Besar Kedah ke Mesir, dan pada masa yang sama Menteri Besar Kedah, iaitu dia menghantarkan Datuk Syekh Zakaria, Lembaga Zakat, untuk ke negeri Yaman untuk melihat sendiri anak-anak Kedah yang berada di Yaman. Okey, mungkin ziarah-ziarah ni mungkin boleh menjadi contoh pada pejabat-pejabat zakat di negeri-negeri yang lain seperti negeri Selangor apa semua kan. Tapi kebetulan nanti saya akan tunjukkan sedikit lawatan Menteri Besar Kedah ke Mesir. Tapi oleh kerana mungkin Menteri Besar Kedah menganggapkan negeri Yaman ni negeri yang kurang aman, mungkin beliau mengutuskan menghantarkan Syekh Zakaria untuk melihat sendiri anak-anak Kedah. Yang tujuan pertama Syekh Zakaria datang ke sini adalah untuk melihat sendiri anak-anak Kedah yang di bawah naungan negeri Kedah ni, untuk lihat sendiri macam mana keadaan belajar di sini, dan untuk melihat institusi di sini untuk di bawah tajaan pejabat zakat Kedah, di bawah lembaga zakat Kedah, untuk melihat sendiri, untuk menghantar akan datang kalau dia nampak tempat ni sesuai untuk institusi pengajian macam Darul Mustafa ataupun tempat-tempat yang lain. Banyak lagi institusi pengajian, dan akan ditaja oleh pejabat zakat. Sekarang ni sebentar lagi saya akan tunjuk ni jalan dia ke sana. Dia dekat dengan Darul Mustafa, di rumah, di satu rumah permaya. Beliau akan datang ke situ untuk berjumpa semua dengan anak-anak Kedah ataupun pelajar-pelajar Kedah yang berada di negeri Yaman ni. Okey, jom saksikan video saya sehingga habis. Jangan lupa komen, like dan subscribe di bawah. Okey, bagi anak-anak yang negara lain, jangan berkecil hati, kerana kebetulan saya ni orang Kedah. Jadi kebetulan orang besar negeri Kedah atau pejabat zakat Kedah datang ke negeri Yaman ni untuk melihat sendiri anak-anak Kedah di sini. Okey, kawasan ni bangunan dia tak siap atas tu. Saja saya ambil shot tempat ni. Okey, tu je. Okey, jom kita tengok perjalanan ke sana.
Okey, alhamdulillah kita dah sampai ke tempat tujuan, iaitu rumah permaya. Ini adalah rumah permaya. Permaya menyewakan rumah ni, menyewa untuk kegiatan mereka di sini. Ini rumah dia. Ya? Kau perjumpaan kan? Ha, ikut perjumpaan. Kunci ya? Ada saja tu. Ambil video. Oh, Hantar Kedah lah. nak lain Kedah duduk lama kat Penang. Ni anak Kedah, nama apa? Muhammad Amrullah bin Muhammadullah. Mas Syatiri. Oh, Mak Syatri. Mak Syatri Sazul. Syazul. Ah. Empat orang kami main. Oh, ni baru lah. Oh, belajar kat libat Tarim lah. Dapat Tarim. Oh, Tarim. Oh, 4 masya-Allah tahun, noh. 4 tahun setengah. Sakan kau ah. Oh. Oh. Okay. Ini dia kedatangan apa pelajar-pelajar Kedah. Sila masuk. Sila masuk. Apa pelajar Kedah? Yo Allah. Ni orang Yaman. Oh ya, Pak. Siapa nama? Jom. Okey, pergi dulu. Anak kawan. Kenal yang mana? Oh, Kenal. kenal. Selalu ni budak-budak Order. pesan makanan lah. Oh. Baik lah. Oh, ya jom. Okey. Okey, ni rumah permaya yang permaya sewa untuk kegiatan pelajar-pelajar, iaitu Persatuan Permaya Malaysia. Abang handsome. Hei. Majlis akan buat kat mana? Kenal ni. Sini. Baru pasal Dia tu. Ini dia. Saya nak keslowkan cahaya sikit. InsyaAllah saya akan cover syarahan daripada Syekh Datuk dan Datuk Syekh Zakaria bin Osman. Betul yang saya sebut tadi. Ini dia orang yang handsome, iaitu beliau adalah Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Negeri Kedah. Okey. Ini majlis silaturahim dan perasmian Majlis Pelajar Kedah Yaman. Pelajar Kedah Yaman. Okey. Inilah rumah Persatuan Permaya yang untuk kegiatan-kegiatan mereka menyewa rumah dekat Tarim Yaman. Ni rumah beliau. Jom kita tengok apa persiapan pelajar-pelajar Kedah untuk menyambut orang besar negara Kedah yang mewakili Menteri Besar Kedah. Bilik yang kedua. Jadi ano kena buat apa? Tu dia mesyuarat tu pai. Tak tahu. Bagi apa? Bagian ni ya, bagian. Sembang mah. Bagian video. Dia. Ambil gambar. Kali dengan tu ah. Apa Ustaz Zikri. Sakan rumah maya tu dengan ada TV semua. Ni dia rumah maya bilik yang kedua. Dapur dia tu. Abang Mak orang Kedah lah. Jom. Orang kuat permaya. Kita IC 02. Oh, 02. Tak dapat zakat. Serius lah. Tak dapat zakat kita cari. Gua. Saya dah sampai belum? Dah sikit tadi.
Dah. Hari ni saya datang awal. Apa tak ada lagi orang lain. Cik tu mai. Kemal lah dia. Dia Lagi muka lah. Oh tapi pula. kemal dia seorang je. Kemal dia seorang, mai. Orang main pukul 8, dia main pukul 11. Kalau bersorak tak mai. Cek. Kali pertama mai. Ada dah tu. Sila. Ni Abang Omar sebagai Abang Omar dalam pembayar bagi apa? Ada jatuh kosong ya. Dia kata apa? Tak ada pangkat. Pangkat tak ada. Orang kuat pembayar. Dia ni petugas apa ada bahagian-bahagian dalam pembayar. Pembayar ni adalah satu persatuan pelajar Malaysia yang beriktiraf Malaysia. Okey, majlis hari ni ya, hari Khamis 15 hingga 12.30 petang, insya-Allah ada makan 5 Jamadil Awal 1443 bersamaan 9 Disember 2021. Markas Permaya atas Masyarakat Taufiqi. Sasarannya semua pelajar Kedah. Okey, sekarang dah masuk waktu solat Zuhur. Okay, sebelum tu kita kena solat dulu. Tempat solat dia. Ini adalah hadiah untuk Tuan Syekh Zakaria yang pelajar sediakan. Ini view hari ni. Kalau Tengok anak Ustaz Jafri. Mereka pelajar Kedah. Dari mana pelajar Kedah? Ha? Isan Nu'um. 4 orang kan? Ada lagi ya? Ramai. Jangan lupa tengok dalam YouTube lah. Anak channel Anas tadi. Muhammad Nazir Abdul Ghani. Muhammad Nazir Abdul Ghani. Cik. Sus. Apa orang Kedah ah? Ya. Gua. Boleh mai. Bukan orang Kedah boleh mai. Ya total lah dia boleh. Dia hari ni dia tanya semua orang Kedah tak? Boleh. Dia tak tahu kita orang Johor. Tak. Gurau ya. Ni semua orang Kedah. Tak apa orang Selangor boleh mai. Ni risau. Salah lagi ya. Oh ni sifat tadi mah. Hampa 3 orang. 4. Oh okey. Dapat doktor 4 memang dapat orang Kedah. Memang orang Kedah. Oh okey. Mak saya cari semua. Oh mak saya tadi semua. Kami mak buat tadi. Oh okey. Selamat. Selamat hari jadi. Jangan lupa subscribe Ni orang yang bertanggungjawab menjaga rumah Persatuan Permaya. Cakap baik. Bujang sikit, bujang lah. Tu. Dia solo apa? Itu ada orang YouTube nak cari calon tu. Ya. Cik. Ni orang dia handsome orang tu. Ada jambang, abang. Ramai orang minat tu. Oi, anak Syekh Ustaz Zikri, buat mai charger iPhone tak? Allah. Tak apa. Buat sikit. Buat sikit aku lapar. Buat sikit. Sila. Baca kasidah. Hamba tidak kompang kan? Terima kasih banyak. Ya, kiranya Duit ini siapa? hamba punya pot nak duduk mana? Buat kalut. Masjid Umar. Ha? Dia depan lah. Depan. Orang Kira orang depan penting lah tu lah. depan lah. Orang penting depan. Depan. Yang tak ada pangkat ni duduk dapur ah. Okey, apa makanan tu? Iaitu ayam masak. Ayam masak apa Ustaz Zikri? Ayam masak apa Ustaz Zikri? Ayam masak apa? Masak apa? Ayam masak merah. Yang semua. Hamba tak mau masuk duduk dalam. Duduk dalam. Belah sana, ha?
Dok, kat sana dia tempat utama. Okay, sini apa? Nanti Syekh dia akan cakap situ. Tempat dia. Si cara macam tu kan. Sila dia dah. Ni kira ni main utama Abang Muhammad kan? Main utama kan? Apa bagaimana ekonomi pemayaran? Hak ni yang tinggal Datuk Syekh dia bagi lebih. Bang, nanti edit bang, jangan hentam semua bang. Mati. Ha? 7,000. Semua dah 200,000. 200. Kurang. Ha? Kurang ambil lebih sikit. Penyanyi nasyid kami kat sini. Intim. Intim. Intim ke apa? Ini bukan intim. Indah. Indah. Handsome semua apa dah? Sini. Ha, handsome. Oh. Jangan abang. Sini. Gila. Ini orang pejang. Ini. Kira hampa duduk depan lah. Mana puak hampa? Depan. Depan pada sana. Ni anak-anak Kedah yang berada di Tari Yaman. Handsome kau. Sila masuk. Sila. Sini je. Masuk. Oh wei. Sila. Dari mana? Sila. Wah? Allah. Ini anak Ustaz Zuhair. Ustaz Zuhair dari Selangor, sekolah apa? Matis. Yang anak dia belajar di sini di Seun. Oh, Seun. Seun nama sekolah apa? Ibad Fatah. Ni yang cawangan Darul Musaffah kan? Dah. Kalau dia cawangan tu Darul Ibtihaj. Oh, Ni bawah Habib Muhammad bin Aqil. Habib Muhammad bin Aqil. Oh, ada tempat baru tu. Ada berapa orang belajar Malaysia tu? Lebih kurang 60 ke 70. 60. Ya, anak beliau sekarang ni beliau Ustaz Zuhair dengan keluarga dia ada kat sini kat Tarim. صل على محمد خير الورى جامع المحامد صل على محمد الطول سيد كل ساجد يا ربي صل على محمد الطول سيد كل ساجد يا ربي صل على محمد زين الوجود أجل عابد يا زين الوجود أجل عابد يا رب صل على محمد زين الوجود وامنح وصف لنا الموالي يا محمد وجد ووسع لنا المشاهد يا رب صل على محمد وجد ووسع لنا المشاهد يا رب صل على محمد وآتنا السهل والمقاصد يا رب صل على محمد وأعطنا السهل والمقاصد يا رب صل على محمد والآل مع صحبه الأماجد يا رب صل على محمد والآل مع صحبه الأماجد السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك
به اعتلينا وحوينا سؤددا أرسله فينا برحمة Kerja keras hari ni. في لدى ما مضى هو الحبيب الذي تلك شفاعته لكل هول بنا أول مرتحم محمد أشرف العرب والعجم محمد خير ما يمشي على قدمه محمد مسلمون معروف جميع محمد صامت إحسان والكرم يا ربي بالمصطفى Yang pertama sekali, hadirin dan berada, pembesar-pembesar, Datuk Syekh Zakaria bin Osman selaku Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Al-Kedah, Ustaz Zul, Syed Abbas Al-Jufri dan juga Syed Ifat dan semua hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita banyakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia-Nya. Kita
kita mampu untuk berkumpul pada tengah hari yang mulia ini untuk kita sama-sama menjalinkan silaturahim di antara sesama kita, khususnya kita daripada ahli Kedah yang belajar di Yaman Hadramaut, untuk lebihkan lagi kita berkenal antara satu sama lain, dan juga untuk kita menyambut tetamu yang datang jauh dari Malaysia, iaitu yang berbahagia Datuk Syekh Zakaria bin Osman sendiri. Tanpa membuang masa, kita ingin memberkatkan lagi majlis kita dengan bacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Tikri. Tafadhal masykur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. Allahumma terima kasih atas bacaan Quran yang dibacakan oleh Ustaz Fikri. Dan kita akan berpindah pula kepada bacaan hadis yang akan dibacakan oleh Ustaz Wan Ismail. Tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو beberapa mata kalam daripada wakil permaya, iaitu daripada Presiden Permaya sendiri, iaitu Syed Abbas Al-Jufri. Tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah yang mulia Datuk Syekh Zakaria bin Osman, yang dihormati Ustaz Zuhair, juga yang dikasihi pelajar-pelajar, khususnya pelajar Kedah yang belajar di Tarim dan juga di luar Tarim. Alhamdulillah dapat kita berkumpul pada tengah hari ini yang mulia, dan kita amat berbesar hati dan bangga dapat menyambut tetamu kita daripada jauh di Malaysia, khususnya Datuk Syekh Zakaria. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Hadza tarim mana, dan saya pihak Permaya juga ingin mohon maaf jika ada kekurangan dari segi perkhidmatan ataupun sambutan. Dan saya teringat dalam hadis kata Rasulullah SAW, man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yus'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Sabda Rasulullah SAW, pada siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka bersalinglah antara kamu untuk menyalurkan silaturahim. Dan kesempatan ini juga kita dapat berkumpul khususnya anak Kedah dengan berbagai ribat. Ada daripada Mustafa, ada daripada Ribat Tarim, ada daripada Ribat Habsyi, Ribat Hawtah, dan juga Lisan Om dan Darussalim dan sebagainya lah. Jadi kita harap agar pertemuan ini dapat kita jadikan hubungan kita dengan lebih erat lagi, lebih saling mengenal lagi, supaya kita dapat bersama di sini dan juga di Malaysia, dan juga kita membantu agama Allah SWT. Dan itu saja sebanyak yang saya boleh sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Syed Abbas Al-Jufri atas kalam yang disampaikan. InsyaAllah kita akan berpindah pula kepada ucapan daripada pengerusi sendiri Persatuan Kedah Yaman, iaitu Ustaz Irfan Azhar sendirilah. Tanpa berlengah masa lagi, dijemput untuk sampaikan perkataan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Alhamdulillah, Al-Mukarram yang dimuliakan pada hari ini Al-Fadhil Syekh Zakaria bin Osman sebagai CEO ataupun Ketua Badan Eksekutif Zakat Negeri Kedah Darul Aman, Al-Fadhil Ustaz Faiz mewakili pegawai Majlis Zakat yang bersama kita pada hari ini, Ustaz Zuhir bin Abdullah sebagai tetamu kita juga yang merupakan Mudir Mahat Tafiz Imam Syafi'i di Hulu Kelang, Al-Fadhil Ustaz Said Abbas Al-Jufri selaku yang dipertua Persatuan Perjalanan Malaysia Yaman Hadramaut, dan juga Al-Fadhil Ustaz Farid Rosli sebagai pengerusi Ta'awun, satu organisasi di bawah khusus Darul Mustafa, beliau sebagai pengerusi pelajar Malaysia. Seterusnya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman seperjuangan yang menuntut ilmu di Yaman yang datang jauh, sebagian besar daripada mereka yang datang daripada pelbagai latar belakang dan pusat pengajian yang berbeza, dan ini merupakan pertama kali kita berkumpul, keberkatan yang dihadiri oleh ramai sahabat-sahabat kita, dan ini pun merupakan mungkin kali pertama pertemuan kita di hari ini, dan mungkin sebahagiannya tak pernah bersua muka pada hari ini. Sebahagian daripada kita yang datang daripada Darul Mustafa, yang datang daripada Ribat Tarim, yang datang daripada Ribatul Al-Ilm Al-Syarif, Ribatul Habsyi, yang datang daripada Lisan Al-Um, ada daripada Mah Al-Ghana, Darus Salihin, Ribat Al-Fatah, dan ribat-ribat yang lain yang tak mampu untuk anda sebutkan pada hari ini. Dan sahabat-sahabat kita yang berada mengaji yang asal daripada Kedah pun terdapat juga beberapa orang di Mukalla yang mereka minta keuzuran untuk tidak hadir pada hari ini kerana sedikit keuzuran. Dan juga kita mengumpulkan anak-anak Kedah, bunyi tak macam Kedah sangat dekat. Anak-anak Kedah yang mengaji di Yaman ini kita khususkan kepada muslimin sahaja, walaupun terdapat sebahagiannya daripada kalangan muslimat yang menuntut ilmu, antaranya di Daruz Zahra di bawah kepimpinan Al-Habib Omar bin Hafiz juga, dan sebahagiannya juga mengaji di Darul Faqih, iaitu pun di bawah naungan Al-Habib Abdul Rahman Al-Masyhur, juga di bawah pendirian Al-Habib Omar bin Hafiz juga. Dan ada sebahagian banat muslimat yang belajar di Huraidah, salah satu kota yang agak jauh daripada Tarim sekitar 2 jam, yang mana mereka pun tak hadir pada hari ini. Jadi kalau nak disebutkan ramai anak-anak Kedah khususnya dan anak-anak Malaysia secara umumnya menuntut ilmu di Yaman, secara khususnya di Hadramaut. Alhamdulillah, pada hari ini kita dihadiri oleh delegasi rombongan secara rasmi oleh Datuk Syekh Zakaria bersama dengan rombongan lah. Dan insya-Allah sebagai perkenalan sedikit kepada Datuk Syekh sebelum kita serahkan majlis kepada beliau untuk sedikit sebanyak memberi berkongsi, menasihati kita, dan sekaligus merasmikan satu badan ataupun majlis kebajikan anak Kedah yang buat pertama kalinya di sini. Dan kita akan mendengar daripada Syekh sendiri kenapa perlu diadakan badan ataupun majlis kebajikan khususnya anak Kedah, apa kepentingan, apa faedahnya, adakah ini bersalahan dengan Persatuan Permaya, dan sebenarnya kita saling membantu sama kita, dan ada tujuan yang dikhususkan kepada anak-anak Kedah. Kita hakikatnya walaupun dipayungi oleh Permaya dan semua urusan-urusan kita, cuma perkara tersebut nanti akan dimaklumkan, diterangkan oleh Datuk Syekh sendiri insya-Allah. Alhamdulillah, buat pengetahuan sahabat-sahabat semua yang hadir pada hari ini, rombongan Datuk Syekh alhamdulillah bukan ini tempat yang pertama mereka menziarahi. Alhamdulillah sebelum ini, sebelum sampai ke Yaman, mereka ke Mesir lebih kurang dalam 3-4 hari, juga bertemu dengan anak-anak Kedah yang berada di sana bersama dengan MD Kedah sendiri.
Kemudian mereka menyambungkan silaturahim, bertemu mata dengan anak-anak Kedah di Jordan, juga mengumpulkan anak-anak Kedah di Jordan. Dan alhamdulillah berpuluh tahun anak-anak Kedah secara khususnya menuntut ilmu di Yaman. Inilah pertama kali secara rasmi delegasi yang datang daripada Kedah untuk bertemu dengan anak-anak Kedah secara khususnya di sini. Alhamdulillah, Datuk Syekh membuka satu pintu ataupun jalan kepada kita dengan harapan dan hasrat yang sangat tinggi kepada anak-anak Kedah secara khususnya dan anak-anak Malaysia secara umumnya. Pun insya-Allah sekiranya Allah Taala mempermudahkan, alhamdulillah dalam sehari dua hari ini rombongan Syekh menziarahi ke beberapa pusat pengajian yang terdapat anak-anak Kedah secara khususnya, secara umumnya anak-anak Malaysia, antaranya ke Darul Mustafa. Kemudian semalam alhamdulillah kita sempat menziarahi ke tempat anak-anak kecil, adik-adik kita, iaitu di Mahad Yusra di bawah penyediaan bimbingan Al-Habib Ali Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian hari ini alhamdulillah kita sempat untuk menziarahi salah satu madrasah pusat pengajian yang tertua sekali di Hadramaut, iaitu Ribatul Ilm Al-Syarif, Ribatul Habsyi, dan kita mendapatlah banyak dari sudut keilmuan, faedah-faedah yang mana insya-Allah mungkin akan dikongsikan nanti oleh Datuk Syekh sendiri. Buat pengetahuan Datuk Syekh sendiri, alhamdulillah kita sedaya upaya mengumpulkan anak-anak Kedah yang berada di Yaman, walaupun dengan kekangan masa dan waktu dan keadaan yang mungkin sikit sebanyak mengurangkanlah gerak kerja kita. Walaupun macam tu, alhamdulillah kita pun tak sangka sahabat-sahabat anak-anak Kedah mampu untuk berkumpul yang berada di Yaman dalam keadaan masya-Allah tabarakallah pada hari ini. Dan kita mulakan dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan majlis kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat pembacaan sirah Nabi Muhammad SAW, bacaan Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, buat pengetahuan Datuk Syekh sendiri, anak Kedah yang berada di Yaman, buat setakat penilaian pengkajian kita dalam beberapa waktu ini, lebih kurang hampir 70 lebih orang anak-anak Kedah yang menuntut ilmu di Yaman, di Yaman. Dan mereka ini secara khususnya ramai di Hadramaut. Kemudian alhamdulillah perjalanan Datuk Syekh datang ke sini pun sebenarnya menyambungkan kembali sebagaimana pendakwah-pendakwah daripada Hadramaut datang berdakwah ke Kedah suatu masa dahulu. Maka kedatangan Datuk Syekh ini bukan kita ikutkan kali pertama, tetapi menyambung kembali rantaian-rantaian hubungan silaturahim daripada rasmi daripada Kedah datang ke sini. Dulu kita tengok sejarah-sejarah bagaimana pertapakan Islam itu sendiri di negeri Kedah sangat-sangat erat dan kuat hubung kait daripada kekeluargaan, keislaman, anutan, mazhab, kebudayaan, adat mereka itu tak lari jauh dengan apa yang kita amalkan di sini. Sebagai contoh yang termaktub di dalam buku Sejarah Kedah sendiri menyebutkan Syekh Abdullah Al-Qumairi, itu mengikut bahasa kita. Tadi kita pergi jumpa di Ribat Al-Habsyi, Al-Habib Ibrahim bin Ali Al-Habsyi menyebutkan mereka bukan nama Al-Qumairi tapi Al-Amiri, lebih kurang macam tu. Itu nama asal kabilah dia yang banyak disihir. Jadi Syekh Abdullah Al-Qumairi kita tahu beliau salah seorang daripada pendakwah daripada Hadramaut disihir yang mula-mula membuka kota Kedah, anak murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Itulah antara hubungan yang sangat erat, yang beliau datang jauh-jauh daripada Syihir, datang untuk berdakwah ke negeri Kedah Darul Aman, asalnya daripada Kedah. Dan bukan itu sahaja, pendakwah-pendakwah yang ramai daripada kalangan habaib, ahli bait, keluarga Nabi Muhammad SAW pun ramai berdakwah di Kedah. Antaranya ialah pernah menjadi penasihat di kota Kuala Muda dahulu, Tunku Kudin. Beliau ialah Sayyid atau Habib Ali Zainal Abidin bin Syihab, salah seorang diikutkan daripada anak murid kepada anak murid Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan juga suatu ketika dahulu seorang Habib yang alim, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, ayah kepada Habib Nuh Al-Habsyi di Singapura, mereka bertapak berdakwah dan menjadi penasihat kepada Sultan dahulu di kota Kuala Muda juga.
Dan ramai juga golongan-golongan keluarga Rasulullah SAW di Kedah, antara keluarga yang mula-mula menjadi raja, dipilih Raja Harun Jamalulain. Mak dia adalah seorang syarifah daripada Al-Jufri di Kedah. Jadi ini sebahagian hubung kait kekeluargaan keluarga Nabi Muhammad SAW yang ada di Kedah dan kita mengaji di sini. Alhamdulillah, kita berada di sini sebagai satu lonjatan kepada kita untuk terus istiqamah menuntut ilmu agama tanpa memandang kepada apa jua bentuk keadaan. Walaupun kita tahu di sini tak sama macam Mesir dan Jordan. Kita di sini lebih mengaji seperti bertalaki, guru dengan anak murid. Dan kita juga di sini diajar mengenai adab. Dan adab itu lebih penting daripada ilmu itu sendiri. Kita tatbikkan adab dan ilmu itu sendiri, dan insya-Allah pulang nanti kita ke Kedah mampu untuk berkhidmat, berdakwah kepada diri sendiri dahulu, kepada keluarga dan masyarakat semata-mata lillahi ta'ala. Bukan kerana jemaah, bukan kerana apa jua persatuan, tetapi kita ialah ad-da'i ila Allah. Orang yang menyuruh agama Islam itu kepada Allah, bukan kerana apa jua benda yang menghalang daripada matlamat dan cita-cita kita. Dan anda pun tak nak berucap panjang pada hari ini. InsyaAllah kita akan serahkan majlis ini kepada Tok Syekh sendiri untuk memberi nasihat kepada kita, untuk memperkenalkan kepada kita, dan khususnya membahaskanlah mengenai lembaga zakat yang beliau mewakili sekarang ini. Dan di akhir nanti insya-Allah kita akan bukakan sesi soal jawab kepada sahabat-sahabat yang mungkin ada beberapa persoalan nak tanya. Ni direct kita terus tanya kepada Tok Syekh mengenai zakat dan benda ma yata'allaqu bihi, benda yang berkaitan dengannya lah. Dan alhamdulillah setakat ini dululah daripada ana. La'afu minkum, minta maaf sekiranya ada salah dan silap. Dan sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini bukanlah pertemuan pertama dan terakhir sama-sama kita. Dan anggaplah ini pertemuan, dan kita akan bertemu lagi seterusnya sama-sama menuntut ilmu dan memegang tampuk dakwah yang akan meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Irfan Azhan atas ucapan yang macam insya-Allah. InsyaAllah kita akan sebelum kita dengar faedah ataupun nasihat sendiri daripada Datuk Syekh Zakaria bin Osman, kita ingin kenal terlebih dahulu siapa itu Datuk Syekh Zakaria bin Osman. Kita akan beliau merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Negeri Kedah, dan beliau menerima pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Sidam Kiri Kulim, dan seterusnya di Pondok Pakya Batu 16. Datuk Syekh Zakaria telah menamatkan pengajian dalam Ijazah Sarjana Muda bidang hadis di Universiti Al-Azhar, Mesir, dan kini sedang melanjutkan pengajian beliau di peringkat Ijazah Sarjana Kedoktoran dalam bidang pengurusan kewangan Islam di Universiti Utara Malaysia. Kemudian ada pun penglibatan beliau di peringkat antarabangsa adalah sebagai Deputy Secretary General World Zakat Forum WZF yang mewakili Asia, Asia Timur dan Australia. Dan di peringkat negeri beliau pernah berkhidmat antaranya sebagai pegawai kebajikan anak Kedah di Timur Tengah, Mesir, Syria dan Jordan. Itu pegawai khas Menteri Besar Kedah dan ketua penolong pendaftar di Unishams. Selain itu beliau juga merupakan ahli jawatan kuasa Fatwa Negeri Kedah, ahli Majlis Agama Islam Kedah, dan ahli Lembaga Pengarah Yayasan Islam Negeri Kedah, di samping menjadi ahli badan profesional Persatuan Penasihat Syariah dalam Kewangan Islam Asas. Atas sumbangan dan jasa bakti beliau, Datuk Syekh Zakaria Osman telah dilantik sebagai Profesor Adjung Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia iaitu UKM, Fellow Kanan College Profesional Baitul Mal Makwib, serta telah dianugerahkan Tokoh Maulidur Rasul peringkat kebangsaan bagi tahun 2021 oleh Timbalan Yang di-Pertuan Agong dalam Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan baru-baru ini. Itulah Datuk Syekh Zakaria. Dan kemudian kita akan terus tanpa membuang masa mendengar nasihat dan juga kalam daripada beliau sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.
الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Saudara pengurusi majlis yang saya kasihi, Al-Fadhil Ustaz Said sebagai pengurusi Permaian. Kalau sebut tak betul, tolong betul. Yang bahagia Ustaz Irfan, pengurusi Persatuan Anak-anak Kedah Yaman, Al-Fadhil Ustaz Zuhair bersama dengan saya daripada Malaysia, Ustaz Faiz, pegawai khas saya, semua anak-anak yang saya kasih sekalian. Pertama sekali, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah, dengan izin inayah, mudah-mudahan dengan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kita berjumpa pada hari ini dalam satu detik yang bersejarah lah bagi diri saya. Sekian lama berdoa untuk memijak kaki ke bumi Tarim dalam usia 54 tahun. Allah izinkan ini saya sampai ke Tarim. Dengan suasana yang ada, sekian lama kita melihat dan kita menerima manfaat sekian lama tentang perkembangan Islam di Negeri Kedah, seperti yang telah kita baca dan kita belajar, dan kita terasa maka hari ini Allah izinkan kita bertemu di bumi Tarim yang penuh dengan sejarah, perkembangan agama dan adab, bukan takat kita di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Saya ambil kesempatan ini untuk saya rakam perkataan terima kasih saya kepada pihak Permaian, khusus Ustaz Irfan yang telah banyak membantu kami dan membantu kita semua dengan usaha yang telah kita susun dan atur bersama dengan izin Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini akan membuahkan hasil yang kita harapkan bagi menjadikan diri-diri kita sebagai perantara atau alat untuk memudahkan orang lain pada masa-masa akan datang di mana saja kita berada. Anak-anak, adik-adik yang saya kasih sekalian, macam mana disebut oleh Ustaz Irfan tadilah, ini adalah ziarah secara rasmi yang pertama Lembaga Zakat Kedah ke bumi Tarim, ke Yaman. Walaupun anak-anak, adik-adik yang ada ni dah biasa dengar dah tentang peranan dan sumbangan yang dimainkan oleh lembaga zakat. Dalam bahasa yang mudah, suka saya sebut sikit, ialah penglibatan secara langsung lembaga zakat dalam pendidikan di Mesir, Jordan ni dah tak asing lagi dah. Saya ingat dalam bahasa yang senang, tidak ada, baru ni saya jumpa dengan pelajar-pelajar di Mesir, tidak ada pelajar Mesir yang tidak dapat agihan zakat dalam pendidikan. Begitu juga dengan pelajar Jordan. Pelajar Yaman, macam saya selalu sebutlah, kita tak tahu pun kata ada orang Kedah yang mengaji di Yaman. Jadi bila dia main di Yaman, dia duk kata apa-siapa zakat tak main tengok dia. Manalah saya nak tahu siapa main pun tak abang.
sedang tanya kata ada 40, tahun ni naik kata 70. Jadi adalah menjadi harapan saya dan harapan Lembaga Pengarah Zakat untuk kita cuba mencari satu jalan bagaimana untuk kita mendapatkan maklumat yang betul daripada saluran yang betul, maklumat yang dipercayai daripada saluran yang dipercayai, saluran yang dipercayai dan saluran yang rasmi, supaya memastikan bahawa maklumat dan tindakan kita itu betul. Kalau tindakan kita salah, kita akan mendapat hasil daripada tindakan yang salah dan kesan yang salah. Macam mana disebut oleh Ustaz Irfan tadi, rombongan kami ni sebenarnya pada peringkat awal, sebelum itu saya suka menyampaikan salam daripada ketua rombongan kami lah, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sanusi Muhammad Nok, Menteri Besar Kedah, dengan lafaz Assalamualaikum. 2 bulan lepas saya ada satu majlis dengan dia. Saya lah gatai mulut kata kat dia, jom kita pergi Yaman. Sebab saya tak pernah pergi Yaman dan Menteri Besar kita ni di antara orang yang pernah beberapa kali ke Yaman. Jadi saya kata kat dia, jom kita pergi Yaman. Sebab saya teringin nak pergi tengok pelajar-pelajar di Yaman. Maka kami atur lah dalam tempoh lebih sebulan menyusun. Akhirnya kerajaan negeri buat keputusan Menteri Besar boleh pergi ke Mesir tapi tidak boleh pergi ke Yaman. Sebab kita nak, sebagai seorang menteri, kalau dia nak keluar negara, dia akan minta nasihat, pandangan tentang keadaan negara berkenaan. Jadi dalam senarai itu, Yaman ni kira warna merah, jadi tak boleh pi. Walaupun orang kata pi lah, tak perang pun tak boleh lah. Dia sebab tak ada kebenaran. Saya minta izin perkenan kepada Tuanku Sultan untuk saya mai ke Yaman. Jadi Tuanku perkenan untuk saya mai ke Yaman dan ke Mesir. Jadi bila Menteri Besar tak diizinkan ke Mesir, diizinkan ke Yaman, jadi Menteri Besar buat keputusan Mesir dan Jordan. Saya dapat perkenan Tuanku Mesir dan Yaman. Jadi oleh kerana Menteri Besar ke Jordan, saya pergi Jordan sama, saya boleh 3 lah, dia boleh 2. Itu untung saya. Jadi saya dapatlah mai ke Yaman. Menteri Besar balik daripada Mesir dan sampai dah di Malaysia kemarin. Jadi saya sampai 2 malam dah di Yaman. Baik. Menjadi cita-cita saya dalam tempoh hampir 5 tahun jadi lembaga zakat, kita sedang merancang dan menyusun bagaimana untuk menyusun masa depan para agamawan cerdik pandai, para profesional yang berada di seluruh curug rantau serata dunia untuk balik berbakti dan berkhidmat dengan cara tersusun dan beradab. Susun tu boleh, tapi cara beradab. Alhamdulillah akhir-akhir ini kita nampak telah pun mula bersinar mereka yang kembali balik ke tanah air daripada lulusan Yaman. Tak kiralah daripada rebab yang berbeza. Saya mai sini, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Irfan. 2 hari 3 hari saya duduk, saya dapat dah gambaran mengenai dengan bentuk pengajian dan tempat-tempat. Setidak-tidaknya tak semua saya pergi, saya dah dapat dah gambaran sebenar cara pendidikan, pengajian dan sebagainya. Jadi apa yang saya nak sebut ialah hari ini sudah ada lepasan daripada Yaman yang berpengaruh di dalam masyarakat, berpotensi untuk diketengahkan. Peluang yang begitu banyak perlu dibuka dan direka dan dibina bagi memastikan supaya tenaga-tenaga yang ada ini balik terus dimanfaatkan.
Dia bukan satu perkara yang akan jadi secara tiba-tiba sembrono, tidak. Tetapi ia mesti dirancang. Jadi saya bercakap dengan Ustaz Irfan, saya akan cuba mengambil tanggungjawab. Kalaupun tidak kesemua kita buat, tapi kita tidak boleh meninggalkan semua peluang yang ada. Alhamdulillah, sejak 2017 saya masuk ke dalam lembaga zakat. Kalau siapa yang baru-baru mai mengetahui dan mengenali maklumat ini, sekarang ni kita ada di bawah lembaga zakat sudah ada 3 sekolah agama. 1 tahfiz dan 2 sekolah menengah aliran agama. Yang kita ambil alih daripada sekolah-sekolah agama, dalam bahasa Kedah kita ni kita kata kalau biak dia mati lah. Kalau biak dia mati. Jadi kita ambil alih sebagai contoh di Belantik Sik, siapa orang Sik, kita ambil alih sekolah menengah Ihsaniah Belantik dari tahun 2018. Daripada pelajar yang ada 17 orang, guru kaki tangan ada 14 orang, gaji 400 guru, tu pun 3 bulan tak bayar. Jadi kita runding dan runding, akhirnya Alhamdulillah mungkin rezeki kita dah jadi sekolah rasmi di bawah lembaga zakat. Guru yang gaji 400 kita bagi mengikut kelayakan kelulusan, sama dengan guru kementerian. Yang istimewa ialah kesemua pelajar adalah di kalangan anak-anak orang fakir dan miskin. Istimewa lagi dalam itu, sekarang ni ada 12 orang anak-anak orang asli Ulu Legong. Orang asli ni dia bukan mau duduk asrama, tambah pula asrama sekolah agama. Mungkin kesan daripada tindakan kita, Ustaz Zahir, kita lantik kebetulan anak murid saya lama daripada orang asli. Lepas saya masuk ke zakat, semak-semak dia kerja kilang. Saya panggil dia, saya tanya, dalam orang asli di Ulu Legong tu, bagi saya lah pandangan saya, dia lah cerdik sekalipun. Sebab masa saya jaga pusat saudara baru, saya ambil dia, hantar dia buat satu diploma. Jadi keluar kerja kilang. Lepas yang masuk ke zakat, kita panggil dia, tanya hang buat apa? Dia kata kerja kilang. Siapa biasa pergi kampung orang asli Ulu Legong? Balik? Tak pernah. Nak cerita apa ya? Hamba tak pernah. Cerita hak uduh, hamba kata betul, kata teruk tu. Pasal benda hamba tak pernah dengar. Dan kita tak bersedia nak dengar sebelum ni. Dan kita pun tak jatuh hati nak mendengar dan nak menolong. Sebab mungkin bukan bidang kita. Jadi apa yang kita buat ialah panggil dia, tanya dia kerja apa, dia kata kerja kilang. Gaji berapa? 1,200. Baik. Mula hari ni jangan kerja kilang monti. Hang duduklah kampung, zakat bagi 1,200. Kerja hang jaga orang kampung hang yang bagi jahat. Cukup waktu pergi azan, ajak mereka solat. Jaga jangan berjahat je. Jadi key kita ialah jaga jangan bagi jahat. Apa nak buat kita bantu. Jadi dengan ada wakil, kita sepenuh masa itulah mungkin berkat di situ. Kita pujuk dia, ajak keluarga mereka mengaji sekolah agama. Alhamdulillah, kumpulan pertama 6 orang, kumpulan kedua 5 orang. Saya dengar baru ni masuk dah jadi 12 orang. Mereka ada 70 keluarga. Bayangkan kalau setahun 4-5 orang, 3-4 orang, 5-10 tahun akan datang, mereka akan berubah. Allah bukan nak bagi kat kita mudah untuk merubah orang. Jadi itu di antara perkara yang kita rasa pendekatan-pendekatan yang kita sedang buat. Jadi di bawah zakat ni ada 3 sekolah. Salah satu daripada ialah sekolah yang kita ambil di Belantik. Yang kedua, siapa pernah dengar di Alustang Ma'had Dini Sultan Abdul Halim? Kalau orang Alustang tengok sekolah yang terbengkalai lebih daripada 20 tahun,
rangka tengah padang di Sungai Penanti tu. Tahu kan? Tahu kan? Alhamdulillah zakat bagi peruntukan 11 juta selesai. Dan sekarang ni kita ambil alih sebagai sekolah zakat. Yang ketiga ialah kita buka satu sekolah baru yang kita namakan sebagai, nama apa baik? Pondok Moden. Saya ambil konsep Pondok Moden Al-Baqirah di Selangor, di Batu Cave. Apa yang kita nampak ialah yang telah kita buat, para pelajar adik-adik kita yang sedang berada di ma'had tahfiz yang berselerak di seluruh negeri Kedah, yang kadang-kadang mereka ini kalau tidak kita buka laluan, mungkin mereka tidak nampak apa yang perlu dan apa yang sepatut mereka lakukan dengan tahap umur dan pencapaian mereka. Kadang-kadang guru-guru pun terlepas pandang. Mereka menyumbang sekadar mereka yang boleh sumbang. Lebih daripada itu mereka tak nampak. Inilah hasil daripada kerjasama, gabungan, kemahiran, maklumat dengan semua sekolah yang ada. Jadi apa yang kita buat ialah kita buka satu peluang baru. Pelajar-pelajar tahfiz kita ambil datang ke sekolah kita SPM kan mereka. Jadi tajuk dia kita SPM kan mereka. Siapa yang berminat sila. Alhamdulillah kesemuanya dibiaya oleh lembaga zakat. Ini tahun yang ketiga. Bayangkan, saya pun takut juga. Sebenarnya bila saya ambil first batch, kumpulan pertama yang Dufu'ah Hula ni, saya bosan saya ketak lebih daripada mak mereka lagi. Mak mereka tak ketak. Sekolah rendah, darjah 1 tak mengaji sampai darjah 6. Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 tak mengaji. Tingkatan 4 kita ambil untuk 2 tahun nak speed SPM. Berbekalkan syarat mudah ya. Hafaz Al-Quran sekurang-kurang 17 juzuk. Tahun pertama Pak Isa, isteri saya mengajar bahasa Arab, guru pemeriksa kertas SPM. Jadi bila saya masuk ke lembaga zakat, saya minta runding dengan isteri saya berhenti mengajar. Daripada guru kementerian berhenti. Duduk di rumah bagi tumpuan kepada keluarga sebab saya nak kerja. Alhamdulillah dengan sekolah yang ada ni, saya bagi tugas kat dia, pilah ajak pelajar-pelajar ni buat latih tubi bahasa Arab. Jadi saya dapat maklumat hari-hari berapa orang nak lulus, berapa orang agak-agak tak lulus. Jadi hari-hari saya tahu tu sebab isteri saya cerita. Tu yang saya rasa saya ketak lebih daripada mak pak mereka ni. Kan bila kita periksa nak keluar keputusan, nak keluar keputusan bila? Dia kata esok. Malah ni tidak tak nak. Saya bimbang sebab projek yang kita buat ini untuk kali pertama dia mendatangkan suatu persepsi yang besar kepada masyarakat dan kementerian dan jabatan. Kita nak kena bentang, betulkah projek kita ni berjaya? Jadi alhamdulillah, walaupun tak pernah mengaji, kira bahasa Inggeris tu dia tahu I dengan you je. Dengan izin Tuhan Allah, semua lulus 100%. Luar biasa. 7 orang straight A. Yang 9A 7 orang yang best pertama. Tahun lepas best yang kedua lulus 100%. 7 orang 8 orang dah. Jadi tahun ni tahun ketiga. Hampa doa lah. Ini adalah satu pendekatan yang kita buat bukan bagi menyelamat, tidak. Membuka ruang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah tahfiz yang ada di seluruh negeri Kedah, yang kemungkinan
pengurusan sekolah itu tidak boleh menyediakan kemudahan ke tahap itu. Jadi ada tu takat boleh hafal 30 juzuk je. Nak sedia peralatan dengan guru SPM mungkin tak mampu. Kalau nak buat pun nak ambil cikgu sampai 7 orang, nak ajak 15 subjek, murid ada 3, mana padan? Orang takkan buat. Akhirnya pelajar ni mungkin dia tidak ada hala tuju. Dia kata habis-habis dah. Nak pergi mana tau? Pusing pergi pusing mai. Lepas tu cikgu kata duduk sini lah. Dengan kemampuan dia yang ada, kalau kita boleh urus dia sikit, alhamdulillah, pelajar-pelajar ni sekarang ni sudah ada di Mesir, sudah ada di Jordan. Dan satu tempat yang saya pergi di Jordan baru ni yang kita akan cuba suburkan ialah ada satu ma'had qiraat di Uwais University. Baru ada pelajar tahun yang kedua. Dia buat untuk pelajar Malaysia sahaja. Ini yang menarik. Jadi ini peluang-peluang baru yang saya nampak. Mungkin permulaan 4 tahun di Yaman, balik 2 tahun di tempat kita, kemudian terus masuk ke mana-mana universiti. Ni hak peringkat umur muda ni, kita mesti susun bersama. Dan ini di antara peluang-peluang lah. Dan yang lebih tu saya duk cakap dengan Ustaz Irfan, yang balik isu oleh kerana kita ada sekolah, pihak persatuan, badan rasmi yang ada pada di sini boleh maklum dah kat kita. Ni tahun ni ada 2 orang nak balik. Kelayakan mereka begini. Mereka ni kalau boleh layak ditempatkan di sini. Oleh kerana kita ada sekolah, kita boleh letak di sekolah-sekolah kita. Ini benda-benda yang kita rasa terlalu awal untuk kita bincang bersama, untuk kita eratkan. Yang penting wujudkan hubungan yang kukuh, saling percaya mempercayai, dapat maklumat-maklumat yang betul di antara kedua-dua belah pihak. Perkara yang seterusnya yang ingin saya tekankan di sini ialah apabila saya masuk ke Lembaga Zakat Kedah pada tahun 2017, saya ni sebahagian daripada mak ayah hangpa lah juga. Pertama, persepsi saya tak percaya kepada lembaga zakat. Betul ke mereka agih duit sungguh? Betul ke mereka buat kerja ni ikut syar'i? Jadi persepsi. Kami mengaji Yaman pun tak nak dapat. Hak Mesir kata kami dapat pun sikit. Hak Jordan kata kami lagi sikit. Jadi betul ke mereka ni agih sungguh? Yang ni hari ni saya buka. Siapa nak tanya apa lagi tanya. Oleh kerana saya daripada kalangan macam ayah hampa juga dulu, kita dalam latar belakang yang sama. Saya mengaji Pondok Paya, anak-anak mengaji daripada sekolah yang berbeza. Kita tak pernah diajak dan disebut tentang peranan lembaga zakat di sekolah kita masa kita mengaji. Kita tak dengar langsung-langsung. Bahkan yang ada dalam kepala kita ialah persepsi yang agak berat dan teruk kepada lembaga zakat. Sampai ada tuk-tuk guru kita, tuk-tuk guru kita, waris-waris kita, ayah-ayah kita selalu sebut, ayah pun tak bagi zakat kat lembaga zakat sebab tak percaya kat zakat. Apa bisa dengar aku tu? Apa bisa dengar? Apa tak dengar? Apa tak ada duit? Orang ada duit, dia tak bagi ya. Saya bila masuk ke zakat, barulah saya study, tengok, semak. Rupa-rupanya zakat ni, dia ada satu syariat yang besar, luar biasa, yang Allah bagi dalam Islam. Yang tidak ada batasan kehebatan izzah agama tu dalam syariat zakat. Saya mulalah menyusun. Tengok,
kalaulah semua orang Kedah bagi zakat kepada lembaga zakat, kalau semua yang cukup syarat layak bagi zakat, aku boleh duit banyak mana, kita susun, kita atur, kita semak. Siapa yang dalam syar'inya layak di negeri Kedah, kita susun balik. Kalau dari segi perniagaannya macam mana, pendapatannya lagu mana, zakat mahnya lagu mana, semua kita susun balik. Kita nampak ada suatu benda yang luar biasa dalam agama. Kenapalah Allah syariatkan zakat? Saya nak sebut, saya juga sebahagian daripada anak-anak, adik-adik, kita tidak pernah belajar pasal zakat. Tak ada dalam kurikulum kita. Dan guru-guru yang ada tidak mampu mengupas tentang hebat zakat. Kecuali siapa yang tak bagi zakat, tak percaya kat zakat, takat tu Lebih pada tu tak kerti kupas. Saya sampai jadi CEO ni pun saya tak pernah dengar orang kupas. Betul tak? Kita tak pernah dengar. Tapi bila saya masuk, saya kata subhanallah, hebat. Tuan-tuan nak bercakap, lepas ni kita nak kena bercakap bersama. Dalam zakat ni nak bercakap tentang apa? Ekonomi, kesihatan, pendidikan, perlindungan, apa lagi Faik? Keserba-serbi duduk dalam tu. Dan dua benda besar yang saya dapat hari ni, dua poin saya nak bagi. Sekiranya zakat ini berperanan, tidak akan ada orang yang terinaya dari segi fakir dan miskin terutama. Dan yang kedua ialah zakat kalau dia berperanan, ekonomi orang Islam terjamin. Dua benda besar yang sedang saya galas dan sedang saya susun. Baik, selalunya ustaz-ustaz kita di sekolah, dia marah kat zakat. Dia kata kita buat sekolah punya teruk, zakat tak main bagi apa pun. Ni saya buat perjumpaan pengetua-pengetua. Saya berjumpaan dengan semua guru-guru. Saya marah kat ustaz-ustaz sekolah tok guru kita ni. Hak tak betul lah. Hak betul kita pujilah. Mungkin anak-anak sebahagian daripada orang-orang yang telah pernah berkhidmat dengan guru-guru di sekolah. Semalam saya kata kat Ustaz Irfan dengan kawan-kawan, kita pergi kempen rata orang supaya bagilah zakat, bagilah derma kepada sekolah untuk kita besarkan sekolah. Betul? Baca hadis rata, baca Quran rata. Akhirnya orang bagi duit, kita pun beli tanah pasal nak buat sekolah, nak kembang syiar Islam. Baguslah apa semua tu, tapi beli tanah buat nama siapa? Buat nama siapa? Hampa haram tanah tanya. Saya kalau orang mai kutip derma di rumah saya, semua saya semak. Pertama sekali saya tanya mana nama tok guru, dia bagi. Sekolah ada? Ada. Besar mana ada? Dia bagi. Nama tanah nama siapa? Dia kata nama tok guru. Adil ke? Kutip orang bagi duit zakat, katalah kalau beli tanah buat nama kita. Orang tak pernah tanya bab tanah. Tapi saya bangkit bab tanah di Kedah sampai jadi isu. Katalah tok guru tu mati, tanah tu jadi hak siapa? Waris. Waris tahu tu harta pak dah, nak bagi kat orang? Nak bagi? Akhirnya berbedalah tanah zakat. Duit zakat, duit sumbangan orang ramai. Yang ni benar-benar orang tak fikir, saya cuba ketengahkan. Sekarang ni alhamdulillah banyak sekolah-sekolah dah mula mendaftar. Sebab pemegang tunggal amanah kita di negeri Kedah adalah Majlis Agama Islam. Baik, berbalik kepada tujuan lawatan kita sekali ini ialah saya telah berurusan lama dengan Ustaz Irfan, bertanya habaq tentang perkembangan pendidikan. Alhamdulillah hari ini Allah izinkan saya pijak sendiri dan melihat. Matlamat pertama ialah ingin mewujudkan satu badan anak-anak Kedah secara rasmi. Kenapa secara rasmi? Sebab macam saya sebut ulang 2-3 kali tadi,
oleh kerana kita perlu kepada maklumat yang rasmi yang kita iktiraf sebagai mewakili suara kerajaan negeri, bukan zakat, kerajaan negeri di Yaman, bagi memudahkan kita mendapat maklumat dan menyalurkan apa-apa bentuk bantuan. Saya nak sebut di Mesir kita iktiraf secara rasmi oleh kerajaan negeri. Dia apa penting untuk iktiraf rasmi ni? Sebab kalau jadi apa-apa, kita ada jabatan audit negara. Tahu no? Duit kita orang tanya pi mana? Kita penghantar mai ke Mesir. Berapa juta? 2 juta, 2.9 juta setahun. Bagi kat siapa? Bagi dekat pelajar. Siapa urus? Persatuan. Mana persatuan? Ni dia. Mana surat beranak dia kata rasmi? Ni dia. Audit dia tanya sebab macam tu lah. Sebab kita audit duit orang. Duit kita tak apalah belanja kot benar pun. Ni pasal jaga duit orang. Sama juga di Jordan. Alhamdulillah dalam ingatan saya juga terlibat dalam pembentukan Majlis Perwakilan Pelajar Anak Kedah Jordan. Kalau hari ini Allah izinkan satu lagi tumbuhnya satu lagi badan rasmi, badan kebajikan atau apa-apa nama Ustaz Arifan tak amak kat saya lagi, sebagai badan rasmi yang melihat tentang kebajikan anak Kedah yang mewakili kerajaan negeri di Yaman. Saya amat yakin dengan adanya hubungan yang rapat yang macam ni, banyak benda dan manfaat yang kita boleh buat. Macam tadi saya sebut, kalaulah lembaga zakat bercakap kepada masyarakat tentang kedudukan pendidikan dan perkembangan anak-anak di Yaman, waris akan dengar. Waris akan tambah pula hampa handphone pun tak ada. Jadi saya tanya Ustaz Irfan, Ustaz Irfan pergi tengok, kata sihat. Ada handphone tak boleh tengok. Tengok sebulan sekali ya? Kan seminggu sekali? Kan hari-hari? Oh, tengok orang lah. Saya dengar kata ada, aku tak tahu ada berbohong saya, ada seminggu sekali. Saya pun nak balik cerita ni kat waris hampa, cerita hak sedih lah. Cerita hak sedih. Nuna madrasah. Nuna masa masing-masing kan. Tapi saya nak cerita hak sedih. Pasal tak cukup satu, dia hantar dua. Dia seorang, dia dua handphone. Mana kalau waris tanya cukup dah handphone, makna tak saya balik cerita dah tu. Anak-anak sekalian, saya ingat dari segi pendidikan, pengalaman saya mengurus pelajar di Timur Tengah, Mesir dan Syria. Saya mengaji di Mesir, saya kerja di Mesir. Tengok anak-anak 3 tahun melihat kebajikan anak-anak di Mesir dan Syria serta Jordan. Hari ini saya mai pijak, bila saya pijak kaki di Yaman, khusus di Tarim, 3 negeri yang mempunyai cara bentuk pengajian yang berbeza. Mesir, cara Mesirnya, hampa tahulah, pak hampa ada mengaji Mesir, abang kau hampa mengaji Mesir, adik-beradik hampa ada mengaji Mesir. Sama juga halnya di Jordan. Dan hari ini saya berani sebut secara terang bahawa di Tarim, apa yang saya lihat di Yaman, bentuk pengajiannya jauh amat berbeza. Pertama sekali saya cukup seronok bila saya mai kemarin, saya didedah pelajar Malaysia kalau mai di, terutama di Darul Mustafa, pasport kena pegang, handphone kena pegang. Saya kata saya lapang lah, aku ampas rambut aku tak tahu lah. Tapi saya lapang lah. Dia kata 2 jim, 1 jawaz, 1 jawal, 2 jim.
kesimpulan daripada apa yang saya lihat dan diceritakan kepada saya mengenai dengan penyusunan tartib manhaj yang ada di madrasah ni, saya harap apa yang belajar di sini tentang penekanan mengenai dengan adab di semua tempat, di semua masa, di semua keadaan, inilah yang akan menjadi mutiara yang akan mengangkat darjat lepasan daripada Yaman di persada tanah air kita. Orang cerdik berlambak di Malaysia. Orang ada ilmu berlambak di Malaysia. Senang saya nak sebut. Nak jadi pemimpin yang cerdik berlambak-lambak. Tapi yang susah nak cari pemimpin yang amanah. Yang duk tukar kerajaan 2 bulan sekali itu kes amanah aja, bukan kes tak cerdik. Pok tu semua PhD. Awak mengat PhD bodoh. Kes tak ada amanah aja, yang kena guling sat tukar kerajaan ni, kena tukar belah ni. Pasal amanah. Ilmu berlambak. Tapi ilmu yang tidak mendatangkan faat untuk diri dia tak ada, masyarakat lagi jauh. Tapi apa yang ditekankan di sini, sebab tu dalam Imam Syafi'i sebut laisal ilm ma hufiza, innamal ilmu ma nafa'a. Ketakat hafal cerdik sampai PhD, berlambak jadi macam tu ada lah. Penyamun pun depa, penyangak pun depa. Kita kerja nganga je. Oh, tukang dah. Oh, betul ke? Kita duduk betul je. Kita rasa macam kita tak ada saham. Kita macam kita tak ada kena mengena dengan kita. Kita anggap mereka orang yang terasing dengan kita. Sedangkan mereka adalah orang yang penting dan dekat dengan kita. Sebab orang-orang ni orang yang buat dasar dalam negeri. Kalau dia kata naik-naik, dia kata pelajar Malaysia tidak boleh pergi ke Yaman, terpakai. Yang mana ada di Yaman semua balik, terpakai. Hampa duk keram, biar mereka berebut bila kerusi. Kita Yaman tak ada masalah apa. Ni bukan dunia tuan-tuan. Bukan. Kita rasa berlaku tak ada kena mengena kita. Tidak. Kesemua tu kena mengena. Sebab kalam masmuh tu daripada depa. Peraturan duk di mulut depa. Jadi bagi saya, depa tu makna orang-orang yang diberi amanah. Jadi saya harap benda-benda ni jangan sampai tak ambil tahu. Kena ambil tahu. Baik. Seperkara lagi yang saya nak sebut ialah di mana-mana kita pergi, kita akan bercakap bahawa peluang dia tidak akan tidak akan berulang. Kalau kita duk baca Yasin pun Tuhan Allah tegur kita, suruh kita peringat. Sehari tiap-tiap hari hafal Yasin, dia seronok tengok hamba. Lepas subuh Yasin. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilu. Ini peluang Tuhan bagi. Wa man nu'ammirhu, siapa Allah panjangkan umur. Kita dah panjang ni. Siapa yang Allah panjangkan umur dia, ni Allah nak bagi peringatan. Hidup ni semua, kalau Allah bagi anugerah umur yang panjang, nu'ammirhu nunakishu, akas, dia akan patah balik. Atau patah balik jadi seperti kanak-kanak balik.
Ni kita ni kalau umur panjang sampai umur 7-80 katalah, kita akan jadi patah balik macam budak-budak balik. Tak larat dah. Suruh mengapai, tak mau dah. Nak suruh wirid, angkat tasbih tak larat. Akhirat sekali apa? Duduk atas katil, makan orang kena suap, pakai pampers, jalan kena pakai tungkat, orang tak bantu tak boleh buat apa dah. Nunakisuhu. Apa yang kita nak ialah, para ulama menyebut, sebelum jadi tua, sebab tu Allah kunci dengan afala yang qilun. Ni tak perhati ke? Tak fikir ke? Tak tengok ke apa yang berlaku? Kita muda, pak ampa tua, ajak baca Quran, tak mahu dah. Nak ajak buat apa pun tak boleh sebab tua, tak mampu. Lepas tu, apa yang Allah nak tekan ayat-ayat ni ialah, bila kamu muda, buatlah persiapan sebelum kamu tua. Dan kamu tua, kamu tak akan dapat apa yang kamu lalu pada waktu muda. Itu yang Nabi tekankan kepada kita, iqtani khamsan qabla khamsin. Syabab, waktu ni nak suruh hafal apa pun hafal lah. Ambillah peluang, walaupun dipaksa. Kalaulah saya izinkan guna kalimah paksa, kadang-kadang dia terasa macam ayah mak dia metuk dia, nampak macam penjara, tapi dia sementara. Tak mungkin kita waktu nak seronok dalam waktu yang sama kita nak mengaji. Tak mungkin. Nur tak akan duduk dalam satu tempat kita mengaji yang tu. Jadi kadang-kadang kita lupa. Kalau boleh seronok pun nak lah. Kalau boleh lah, ni duduk sampai 5 hari baru boleh keluar. Kalau boleh lah selang sehari. Kalau boleh, dia main hantu tu. Tak jahat dia duduk main. Kalau boleh tu semua nafsu. Yang kita nak kena tanazuk, perang tak berhenti-berhenti, pasal nak dapat benda yang baik, yang hebat. Jadi sebab tu Allah ingatkan kita, tumpang ada peluang, tumpang ada ruang, ada kemampuan berfikir. Ni kuat ni. Kalau takat Habib nak suruh mengapai 3 hari tak lena, apa boleh buat? Pasal ada orang main game seminggu tak tinok boleh. Ada orang boleh buat. Pasal apa dia boleh buat? Sebab dia muda. Kalau tua tak boleh. Tua tak boleh. Khabun mata kelam begitu. Baik. Apa yang saya nak tekankan ialah, hari ni adik-adik, anak-anak dah ada peluang. Ambillah, rebutlah peluang ni. Anggaplah ia sementara, yang terpaksa mujahadah. Dalam waktu yang sama, siapa yang main sini kali mak dengan ayah? Tak ada. Mak ayah main hantar adalah. Yang banyak hantar kat airport lah. Cuba kenang balik mak ayah yang hantar kat airport. Jangan sia-siakan harapan mereka. Apa yang mereka bisik, apa yang masyarakat nak, apa impian ayah. Saya pernah cerita benda ni waktu saya menjaga pelajar di Mesir. Sampai di Mesir, malam pertama ada orang pelajar telefon. Dia kata, Ustaz Zakaria, budak tu duduk teriak, dia duduk siap barang dah nak balik. Sampai hari pertama, saya kata tak apa, biar pergi Riau, esok aku pergi tengok. Lepas tu pagi esok saya tanya, macam mana? Memang dia nak balik sungguh. Dia buat kelak duit apa semua dah, dia suruh abang-abang pergi cari tiket kat dia. Lepas tu hampa kata abang dia, kami tak bagilah. Duk bersagang dengan dia lah, tak bagi. Duk pujuk. Saya kata tak apa, sekejap aku pergi. Jadi saya pergi tanya dia, saya kata nak balik sungguh? Kita nak balik.
Mana beg? Dia kata tu, jom saya pergi hantar airport. Dia tak balik, dia duduk. Jadi hang kata nak balik, aku pulun nak hantar sungguh, hantar orang balik. Nak pujuk buat apa? Siapa nak pujuk kita? Ni yang kita main duduk sini ni, siapa nak pujuk kita? Siapa abang kita? Siapa ayah kita? Siapa ayah mak kita? Siapa? Yang nak pujuk kita siapa? Kawan-kawan. Kawan-kawan ada had untuk pujuk. Dia apa? Ada tugas dia. Dia tugas dia apa? Tugas dia nak mengaji juga. Ada masa nak pujuk apa? Dia kalau orang Kedah kata pujuk tak mau ngak, boh menendang. Mana ada masa? Dia ada tugas dia. Sebab tu bagi saya, anggaplah wujud dan hadirnya kita ini adalah satu peluang yang indah dalam hidup, yang tak mungkin berulang. Ada orang lain nak mai tapi tak boleh. Ada orang sampai dah tak boleh mengaji. Tapi hak cerita tadi akak dia duduk 4 hari dia balik tak? Saya tak mau tahan. Saya nak jaga kebajikan orang nak mengaji. Saya bukan jaga kebajikan orang saja nak mai. Hantar orang mai jaga apa? Hadis apa baca tadi ni? Innamal a'malu binniyat. Ada kalau betul-betul niat, jazam, pegang je lah. Telan je lah. Tak kalah kerana habuk tak boleh duduk. Tak kalah kerana musim sejuk. Orang lain Arab tak mati pun. Mana ada lagi seorang budak sini mati kerana lapang? Tak ada. Benda-benda macam ni, anggap ini peluang untuk kita. Saya nak minta kenang. Ada sebahagian fikir mak ayah bertaruh untuk melihat dalam hidup mereka anak mereka berjaya. Bertaruh dalam arti kata ada sebahagiannya golok gadai. Ada yang pergi pinjam duit, ada yang pergi sandak tanah, ada yang berhutang macam-macam. Dalam mereka menganggap ini seketika untuk melihat anak mereka berjaya. Apa mereka boleh buat? Mereka akan buat sepenuh hati. Sepenuh hati mak ayah kita buat. Impian saya, harapan saya, kalau mak ayah dah lakukan sepenuh hati dalam umur hidup mereka, kita sahutlah cabaran ini dengan sepenuh hati. Apa yang mereka nak, kita bawa balik. Bisikkan kejayaan dalam telinga mereka. Ummah nak apa kat kita? Sebab tu bila saya main di sini, saya tengok jauh yang berbeza. Saya pergi di asrama, saya pergi di Mesir, saya tak duduk hotel, saya duduk asrama pelajar. Kita dah lah beza 6 jam. Sebelum subuh saya bangkit mandi dah dengan Faiz. Kami duduk sebilik. Turun subuh, bangunan ada 10 tingkat. Semayang subuh ada 6 orang. Setiap pagi saya turun berjemaah dengan pelajar. Tapi ada 6 orang. Tapi kalau turun semua tu, penuh dalam surau tu. Beza dengan hampa, tengah jam sebelum subuh bangkit bersila dah. Saya tak mahu nak hurai panjang, saya peringat dan marah kat saya. Sebab tu kita kecewa balik mengaji daripada Azhar, daripada Jordan, mudah-mudahan tidak daripada Yaman. Duduk tepi surau, orang kampung duduk tunggu nak jadi imam, tak timbul sud. Bukan seminggu, bukan sebulan. Habis tu nak mengaji buat apa? Imam Syafi'i peringat kita main hafal aja. Dia duduk hafal banyak-banyak ni, nak balik guna tang mana pun saya tak tahu ni. Tapi hafal buat balik. Ada waktu kalau niat kita baik, timbul. Mungkin kalau ada apa sebelum lepas ni ada apa-apa nak bincang sendiri dengan pasal saya pribadi pun tak apa, tak masalah. Okey.
sebelum tu kita nak surah jemaahkan, kita nak ruang untuk ada pemberian hadiah daripada Persatuan Permaya dan juga Persatuan Anak Kertas Negeri Yaman. Kita minta wakil Majlis Siapan dan Saifan untuk memberikan hadiah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak. Saya tak bawa apa ni. Untuk Ustaz Faiz pula ada hadiah juga sebenarnya untuk Ustaz Faiz. Nak serah duit? Ada penyerahan duit. Duit daripada yang Abang Muhammad Terusat 2,000 USD. Sebelum kita nak majlis, kita habiskan majlis dengan bacaan doa maulid. Kemudian kita terus solat. شؤون المسلمين وعافهم وتولهم وارفع شرور من اعتدى. Ini kita makan kambing gulai dan ayam masak merah. Betul tak? Betul. Nasi putih. Sini kosong ni. Setengah. Dah selesai majlis Tuan Syekh. Majlis silaturahmi rasmian Pelajar Kedah. Jadi Dah. banyak ni orang Kedah. Banyak ni orang Kedah. Ni kat ni Yaman. Jom. Lega. Tapi nak pakai iPhone lah. iPhone. Boleh. Boleh ya. Kita kena semua apa tu kan?
Main lama dah sini Ustaz. Lama dah main sini. Oh, 2 bulan dah. Oh, baru 2 bulan. Sama Yahya sihat? Sama Yahya. Betul lah. Oh, betul lah. Belah tu di bawah belah. Belah. Tahu mana bantu yang tu. Alif. Alif, saya ada. Tu je tu. Ya, Din. Sama. Jom. Cak ambil semua. Nampak tau. Ni Ustaz. Main makan. Makan di rumah. Apa? Banyak ni orang Kedah. Tak berapa ramai ke? Hamba duduk sini tadi. Hamba duduk sini. Duduk. Ya, ni dia makanan kambing. Kambing dengan masak merah. Sini macam ni lah. Jom Ustaz. Ustaz jom. Mana? Takkan kami dua? Bukanlah. Jangan tu. Abang nak keluar minum bukanlah. Ha? Abang lu. Jangan lupa soto. Lagi lah. Makan lu. Soto jangan lupa. Kami berumah mesra dengan Syekh Zakaria. Alim dah cakap. Dia kata orang nyaman bak kat aku. Dah lepas silap. Duit. Kawan ah. Tak sehat. Rumah saya sebelah ni. Taman saya. Taman saya. Sebelah taman. Kami jiran pula saya. Kami jiran. Taman yang salah. Ustaz main kali dengan ni. Ya, yang ada Syekh. Sama semua kan? Dua-dua. Oh, okey. Saya kerja lagi tu. Dia macam mana nak balik. Gan lah. Macam mana? Sedap lah. Kena tarik beg ni. Tahu lah. Kali mana? Pagi. Tahu lah. Chocolate. Yang naik gua. Ha? Kena naik. Kena tengok. Hei. Sampai apa lah? Datang apa ya? Cabu umur. Okay. Pasal yang wedding. Wedding kamu apa? Rumah mana rumah? Kedai punya? Oh. Dua orang ramai ya? Rumah hujung kali? Bagi. Satu. Okey, Syekh Zakaria nak balik lah. Ketua Pejabat Zakat, CEO dari Kedah. Akan. Oh, ya dah. Letak asal.
semua kan? Mana? Hampa duduk di tanah berkat dah. Jangan balik. Terima kasih orang Ustaz. Ustaz nama apa tu? Faiz. Faiz. Ni dekat kau. Gawai khas. Jangan balik. Ni driver. Saya driver. 016. Okey, Ustaz tanya dah. Baik. Assalamualaikum. Jangan balik lagi pas Dah. Ustaz tu kat mana? Dan duk buah anak noh di Seoul. Oh, Di pengaji di Bak Batang. duduk batang tanah. Patut tak nampak kau ni. Ada banyak di sana. Ada hari tu sekali dekat Masjid Maulid lah sekali. Di Nampak? di mana? Di ni ada hari tu nak kereta sekali. Tu tengok ni orang Arab ke apa Ustaz Zuhair ke? Main dengan apa ni? Ano main malam ni tak? Malam ni. Ano duduk kat Syugah tu mak Unah. Oh. Esok balik esok.